Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, apa khabar? Alhamdulillah dapat berjalan lagi hari ini. Okay, so simple je saya punya perkongsian. So semalam kita macam kecoh jugalah, ada kes ataupun insiden tertukar bayi. So saya nak kongsikan. Sekejap ya. Alright. Okay, so saya ada buat satu nota ringkas tentang perkara ini. Tapi apa yang bagi saya lah, apa yang a bit upset kan, sebab saya melalui kelahiran saya, pengalaman saya melalui kelahiran semua di pusat perubatan swasta. Okay, so pada waktu itu saya berfikir, okay, pusat kesihatan kerajaan dia mungkin mengenakan charge yang murah, jadi kita fikir lebih baik package itu dinikmati oleh golongan yang sepatutnya lah. Jadi pada kita yang bekerja ni, jadi mungkin kita mampu sikit, kita boleh bayarlah sedikit. Jadi walaupun macam tu, dulu-dulu bersalin tak adalah mahal mana, tak semahal macam sekarang lah. Saya ingat sekarang berganda-ganda. So that's it, saya rasa saya saya fikir okay lah, kita bersalin, kita pilih untuk bersalin di pusat perubatan swasta, jadi kita memang mengharapkan servis tu berbaloi dengan apa yang kita bayar. Okay, tapi dulu tak mahal manalah saya cakap. Okay, so go back to this. Bila saya baca, hati saya sangat tersentuh sebab saya seorang ibu. Kemudian saya terfikir, betul ke empat-empat anak saya yang saya bawa balik ni adalah anak saya? Takut juga kan, takut tertukar kan, dan dah lama kan, dah lama dengan kita kan, jadi kita dah sayang anak tu dan saya dapat memahami perasaan itu. So I think ibu dan bapa yang terlibat tu berhak untuk rasa kecewa dengan perkhidmatan yang diberikan. Okay, so I tak nak sentuh tentang procedures dan sebagainya, tapi saya kongsilah, saya kongsi sedikit je, okay, senarai semak. So sekejap ya, saya share. Okay, so ni saya buat nota ringkas. Bagi saya is a combination of saya punya own experience dengan apa yang baru berlaku lah. Okay, so jom kita tengok. Alright, 5 senarai semak yang ibu dan bapa perlu buat sebelum discharge dari hospital. Maksudnya discharge kat sini ialah discharge bila lepas bersalin lah. Okay, now dulu saya nak cerita yang dulu I bersalin, saya selalu pilih package 3 hari 2 malam. Okay, so anak kedua, ketiga dan keempat. Anak pertama je saya 2 hari 1 malam. Okay, so dulu kami dapat pilih package 3 hari 2 malam sebab hospital bagi orang kata pilihan nak 2 hari 1 malam atau 3 hari 2 malam, dan kita selalu fikir, saya selalu ambil yang 3 hari 2 malam. Okay, tapi sekarang kita tak dapat lagi package 3 hari 2 malam tu kerana sebab-sebab tertentu lah. Satu, sebab bilik pesakit terhad, jadi lepas bersalin jika tak ada apa-apa komplikasi, doktor benarkan balik. Jadi package kebanyakannya memang 2 hari 1 malam. Lepas bersalin dah okey, tengok keluar tanda-tanda macam pergi buang air dan sebagainya, so ibu dah boleh dilepaskan. Okay, tapi dulu kita boleh pilih. Okay, so I selalu pilih 3 hari 2 malam. So lamalah sikit kat hospital. Jadi kita kenal dengan nurse dan doktor dan sebagainya. Tapi masa tu pun kita sakit dan lemah. Jadi saya fikir tak perlu terburu-buru lah nak balik. Okay, so ini adalah senarai semak yang saya susun sikit lah ya. Ringkas je sebenarnya. Okay, so yang pertama, sebaik saja dilahirkan, ambil gambar muka bayi tu. Okay, sebab bayi memang masa dia lahir, muka dia memang lain. Okay, muka dia kemerah-merahan, adalah dia punya mucus-mucus yang terdapat pada bayi dan sebagainya. Tapi selalu yang berlaku
suami boleh ambil gambar bayi ataupun maybe mami tu boleh ambil, okay, ataupun minta tolong nurse dan sebagainya. Of course masa PKP sekarang ni kita cakap pasal husband tak boleh bersama dalam dewan bersalin, tetapi saya cakap mungkin sebaik selepas kelahiran berlaku mungkin doktor benarkan. Jadi I think kerana insiden sekarang ni mungkin doktor ataupun hospital kita kena orang kata check and balance lah kan. So minta izin untuk ambil gambar bayi dan ambil gambar gelang, kalau gelang kaki ataupun gelang bayi gelang bayi tu kita ambil. So dan ambil gambar gelang tangan ibu dan match kan. Okay, so benda ni memang sepatutnya ada dalam simpanan untuk ayah ataupun ibu lah. Okay, kemudian sebelum kita discharge, there's a lot of orang kata documentation process tau. Sebab it's not got the, hospital tak boleh macam lepaskan macam tu je. So dia pun ada checklist dia. Jadi apabila dia beri kepada kita dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kelahiran, kita boleh semak betul tak kita lahir pada hari itu sekian-sekian. So, contoh saya bagi contoh, saya melahirkan pukul 4.45 pagi. Contoh anak saya yang pertama saya lahirkan 4.45 pagi. So seorang perempuan. Contohlah kan. Jadi I ada dokumen tu. So dan sampai sekarang saya masih simpan. Dekat katil tu kan selalu dia akan letak kan mother daughter of nama kita dan sebagainya. So matchkan dengan tarikh ataupun orang kata maklumat dalam dokumen kelahiran tu. So dia tengok kat situ kan kita lahir bila, kita waktu bila, okay, nama kita dan sebagainya. Okay, kena periksa. Maksudnya kalau lah dokumen tu diberi kepada nurse, apa yang berlaku ialah dokumen tu diberikan kepada nurse dan saya berikan kepada suami untuk terus bayar bil kan. Jadi kita kena check dulu betul tak itu adalah kita punya, right? Kemudian bil hospital tu lepas kita bayar, kita masih boleh semak. Okay, so contoh macam saya ambil package 3 hari 2 malam ataupun kita ambil package 2 hari 1 malam, kenapa harga dia sekian-sekian yang tak match dengan, yang tak berpadanan dengan apa yang kita ambil, kita boleh check. Okay, sebab tu kita check bil kita. Macam kita makan dekat restoran, sebelum kita bayar kita akan check kan bil kita. So kita akan tengok kita order ni tak dapat, jadi restoran tu akan keluarkan balik amount tu. So sama juga dengan hospital, jadi you check. So check charge bilik, nombor bilik, bilik berapa hari duduk, senarai perubatan ibu dan bayi. Sebab contoh macam katalah kita dah dapat suntikan ataupun dapat masuk air ke apa, whatever it is, kita boleh check. Kan? So kita boleh check, and then bayi pun apa dia punya rawatan-rawatan. So memang adalah orang kata nursing itineraries baby tu memang ada. So boleh check dan double confirm dengan petugas. Okay, kaki tangan petugas ataupun nurse. So kita boleh check dan maksudnya bila kita dah habis bayar tu pun kita boleh check, kita baru nak check lah tengok ada yang tak kena dan sebagainya. Okay, oleh kerana pusat perubatan swasta ni sentiasa terkenal dengan kadang-kadang orang kata excessive billings. So you have to check. Okay, sebab pada pengguna kita bayar untuk dapatkan perkhidmatan, tapi kepada pusat perubatan mereka hendak memaksimalkan tempoh customer tinggal di hospital tu. So you kena check betul-betul. You dah dapat tak benda-benda yang dia tulis dekat situ. So kita belajarlah semak bil tu supaya kita puas hati. Kita puas hati. Okay, so itulah senarai semak ni. Okay, so tengok jadi dikatakan mungkin boleh ambil gambar bayi, ambil gelang dia, gambar gelang dia, ambil gelang ibu. Kita ada some reference lah. Okay, kita boleh orang kata cross check. Right, so check semua dokumen kelahiran yang nurse keluarkan tu, dan bila kita dah bayar bil pun kita check juga betul tak apa-apa yang kita dah bayar tu adalah apa yang kita dapat. Okay, so itu dia punya senarai semak lah. Okay, jadi saya nak share juga tentang peringatan. So sebab I think benda ni I think it's my experience lah. Okay, so what happened? Okay, so sebelum saya ada banyak masa, kita ni ibu ada banyak masa untuk packing barang-barang ke hospital. So selalu orang kata jangan packing awal kan, tapi kita tak packing awal, tapi kita dah memang letak satu tempat. So kita dah packing dah semua barang yang kita nak bawa ke hospital. Jadi selalunya kita ambil marker
marker yang permanent tu dan kita tulis nama. So kita tulislah Zamzana, macam saya tulis lah, okay, nama botol, nama bayi, dekat bayi baju tu dekat ada label tu saya boleh tulis sikit, all these things. Okay, so selalu saya labelkan, right. So, kadang-kadang kita macam ibu ni pakaian ataupun peralatan untuk ibu ni kita tak adalah orang kata nak bertukar ke apa, tapi kalau bayi tu mungkin boleh bertukar. So yang penting sekali contoh baju. Tapi I dulu macam ni tahu, sebab kalau saya tahu saya dapat bayi lelaki, everything is blue. Kalau saya dapat bayi perempuan, so semua baju dia pink. So technically lah, jadi kalau kita dah macam orang kata tu sekali imbas dah tahulah baby pink ataupun baby blue. Okay, so I tulis nama dekat lampin bayi. Dekat lampin tu kita bawa tu kan, kita tulis nama, and then I tulis nama dekat kain bedung, kain napkin dan sebagainya. Okay, sebab ni ialah experience saya anak yang ketiga. Saya kena masuk hospital untuk apa tu nama dia untuk jaundice. Jadi lepas keluar daripada pusat perubatan swasta, saya kena terus pergi ke hospital kanak-kanak, ward pediatric di HKL. So I kena pack barang untuk tinggal kat hospital. So that I learn, I tulis nama. Saya tulis nama nama ni lah, pakaian, peralatan. Okay, tapi oleh kerana hospital tu memang baby friendly, so botol semua tak boleh bawa. Okay, botol semua diorang akan check, dekat guard lagi diorang dah check. That was those days lah, saya tak sure sekarang. So botol semua memang husband kena bawa balik. Kita memang tak boleh bawa masuk botol. Tak boleh seluduk botol, okay, sebab memang kena bagi susu ibu. Right, kat sana pun memang dia dah sediakan apa tu orang kata mesin peras susu dan sebagainya lah, tapi kena ni lah, kena beratur lah, kena ambil nombor. Okay, so I labelkan semua pakaian bayi, peralatan bayi, and then saya memang habit, bila saya gunting saya tak buang gelang bayi dengan gelang saya. I memang tak buang, dan I memang simpan. Sorry to say, saya memang simpan yang apa tu tali pusat pun I simpan. Yang dah kata yang dah yang dah detach daripada pusat bayi tu, yang tu pun I simpan, empat tu. So I memang simpan. Okay, so saya ni pula jadi menyimpan agaknya. Jadi I memang tak buang label, gelang, whatever, kad dekat tempat bayi tu, dan termasuklah pusat bayi tu kan, yang tinggal sikit tu pun I tak buang. Okay, so saya ni jadi menyimpan. Okay, so yang jadi kebaikannya mungkin kita simpan seketika, jadi kita jika ada apa-apa kita masih boleh rujuklah kepada apa yang kita simpan tu dalam simpanan kita. Okay, so peringatan semua tu kita labelkan dengan jelas. Cari marker pen yang permanent untuk tulis nama kita. Okay, so saya akan tulis nama saya, ataupun selalu saya tulis ZMA lah. So nama penuh saya yang besar tu, huruf besar tu ZMA, Zamzana Muhammad Arifin. So saya akan tulis tu. Okay, sebab kadang-kadang kita kalut, jadi kalau kita tengok tu memang kita tahulah tu kita punya. Okay, nah memang jenis tak buang gelang, tak buang tali pusat, semua. Okay, so maybe itu tak tahulah bagus atau tak, tapi itulah kenangan saya dengan bayi saya, saya simpan. Okay, so mungkin perempuan boleh buat ni lah. Okay, kalau kata tak makan tempat sangat kan, so boleh satukan benda-benda ni. Okay, right. So apa kita nak buat kalau berlaku insiden ni? Kalau berlaku insiden ini, polis mesti hospital akan hubungi kita dan sebagainya. So the first thing ialah tidak panik. Kemudian kalau betul sahih, mungkin parents yang satu lagi call dan sebagainya, kita akan hubungi hospital dan akan pergi ke hospital lah. Jadi puan-puan boleh buat laporan polis dan juga boleh mengambil peguam. Okay. Kemudian yang terbaik adalah boleh berunding dengan hospital dan minta mereka membuat permohonan maaf dan ganti rugi lah
Ganti rugi ni macam saya cakap contoh dekat bil tu ada tulis BCG anak, tapi sebenarnya tak buat lagi sebab memang dah tertukar bayi kan, insiden tertukar bayi tu. Jadi bayi kita tak di BCG tapi dalam bil ada, tapi bayi kita, yang kita bawa balik tu adalah bayi yang dah di BCG. Contoh macam tu. So kita kena betul-betul check lah dengan billings apa betul apa yang bayi kita dah dapat dan sebagainya. Okay, so akhirnya kita kena redha dan banyakkan beristighfar sebab dikatakan apa yang Allah uji ini adalah tanda Allah sayang. So kita kena redha. Yang kebaikan dia saya melihat kedua-dua ibu yang pada kes yang baru berlaku ni sangat sayang kedua-dua bayi. So dia menyatukan dua keluarga. Okay, so I think itu saja saya punya perkongsian. Right, so a bit simple. Apa tu, kalau apa kita nak buat lah insiden tertukar bayi. Okay, so dulu-dulu kita selalu dengar benda ni tapi saya ingat dah tak jadi. Tapi saya fikir sekarang dia mungkin boleh jadi kerana keadaan hospital adalah satu tempat yang sangat hotspot ya sekarang. So dah lah ibu tak dibenarkan duduk lama dekat hospital kan, katil kurang, kemudian kita pun tak boleh duduk lama kerana kes COVID dan sebagainya. Suami pula tak boleh menemani di bilik bersalin kan kerana prosedur dan sebagainya, maka kita gunakan sedikit effort kita untuk pastikan apabila kita dapat pelepasan untuk keluar daripada hospital, kita membawa bayi yang betul untuk balik. Okay, so tak ada, bagi saya kalau berlaku kerana kecuaian, okay, kalau tidak berlaku kemalangan, let's learn from this lesson. Okay, let's learn from this lesson. Dan saya berfikir bahawa penjagaan kesihatan adalah paling utama. Paling utama dalam keadaan sekarang ni, dalam kita COVID dan sebagainya. So memang kita kena faham hospital dah jadi tempat yang sangat sangat crucial untuk menangani pesakit COVID dan sebagainya. So kita kena faham yang tu. Dan semuanya adalah bergantung kepada rezeki masing-masing. Jadi sebab itu dalam ada banyak saya punya live, saya minta ibu yang hamil mendoakan semua urusan dipermudahkan. Sebab kita nak doakan urusan ibu yang hamil itu dan juga ibu-ibu yang akan bersalin sama waktu macam kita. Okay? So itulah berkuasanya doa-doa ibu yang hamil. Okay, so itu saja perkongsian saya. So jangan lupa dapatkan e-book percuma daripada Pantang Plus. Sekejap ya. Okay. Alright. So muat turun e-book percuma di laman web kami di pantangplus.com. Kita ada blog. Okay, puan boleh download e-book percuma kami. Yang pertama adalah panduan pemakanan semasa hamil. Okay, right. So ni ada satu pertanyaan daripada penonton. Terima kasih Puan Dila kerana menonton. Puan Dila tanya berapa orang anak akak. Alamak. So tadi saya dah cakap saya ada 4 anak. So alhamdulillah saya simpan semua tali pusat anak yang tertanggal tu. I simpan semua gelang dia, label segala bagai. Saya ni hoarder agaknya. So thank you so much for the question. So saya ada 4 pengalaman kelahiran dan kesemua 4 anak saya kami pilih untuk lahir di pusat perubatan swasta sebab saya berpendapat public hospital berikan kepada mereka yang sepatutnya lah. Okay, menikmati faedah hospital. Okay, right. Thank you so much. Puan Dila ditanya anak berapa orang dan terbaik. Okay, so those days lah. Tapi dulu-dulu bersalin tak adalah mahal sangat kos dia. Okay, murah je, murmur je dulu. Okay, so tu je lah saya nak kongsi. Jangan lupa download e-book percuma. E-book pertama yang percuma daripada kami. Kita kompilasikan daripada semua siri live kita lah. So kami start live sejak PKP tahun lepas. So yang pertama ialah amalan panduan pemakanan semasa hamil. So kita insyaAllah akan keluarkan dengan
ibu-ibu yang lain juga. Okay, so untuk ibu yang hamil dan ibu yang menyusu, minta untuk mendaftar di aplikasi MySejahtera supaya boleh dapat tarikh untuk vaksinasi. Okay, so itu sangat penting. Kita sebab ada vaksin yang dibenarkan yang sesuai dan selamat untuk ibu hamil dan ibu menyusu. So itu adalah pesanan daripada kami, minta daftar untuk sesi vaksinasi. Okay, ada vaksin yang sesuai, right? Okay, kemudian jangan lupa stay safe. Jika tidak ada keperluan, saya minta kita duduk di rumah kerana saya pun sebenarnya dah dia mencabar jugalah kesabaran kita. Sebab kita semua kena bekerjasama sebab kita nak tengok nombor yang ataupun statistik yang diumumkan tu semakin menurun, boleh dikawal, dan kita juga kesian dekat frontliners dekat hospital. They never have had rest. Then I think it has been for 15 bulan dah suasana tu. Okay, so penatlah dia kan, kita dapat rehat. Mereka makan dengan PPE tu, dengan set PPE tu. Okay, squad di hospital, squad menguruskan jenazah dan sebagainya. So kita cuba bekerjasama dengan pasukan frontliners ni untuk mengurangkan statistik kerana varian yang sekarang ni sangat tak ada petanda ataupun gejala. And I read a lot of my friends yang affected. So simpati saya kepada anda semua. Jadi kalau boleh kita tak ada apa-apa keperluan, kita duduk di rumah sahaja. InsyaAllah kita akan dapat momen-momen yang kita rindukan. Saya rindukan pergi ke pejabat dan dine di orang kata dine in, makan di macam kita ngopi ke semua tu kan. So manusia kan kita punya keinginan tapi kita kena tangguhkan dulu. Right, so everybody take care, stay safe. Semoga semua urusan dipermudahkan, semoga mendapat sedikit manfaat daripada nota ringkas saya tadi. Okay, checklist semak bayi sebelum discharge daripada hospital. Right, okay, thank you so much. And till we meet again, take care. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.